Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita nak bincang tajuk 7.3 kemagnetan. So kita dah bincang 7.1, 7.2. So ini bahagian last lah, bab elektrik dan magnetism. Okay, so magnet ni saya rasa semua orang tahu apa dia magnet lah. So magnet ni satu logam. Kalau kita alihkan arus banyak-banyak, dia ada sifat dia boleh simpan arus tu. So dia boleh jadi menghasilkan medan magnet. Kalau kita letak ada benda, dia boleh melekat lah kan. Okay, semua orang tahu magnet ni. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut pasal magnet, so kita nak berkenalan dulu lah. So kalau kita ada satu magnet, so kita mesti tahu sifat-sifat dia. So kalau awak jumpa seorang tu, awak kena tahu perangai dia lah. Okay, sifat-sifat magnet tu apa? So sifat-sifat magnet ni banyak, tapi kita nak fokus pada 4 saja daripada buku teks kita ni. Awak tengok buku surat 158. So sifat nombor 1, dia mesti menarik bahan magnet tu. Tak semua bahan dia boleh tarik. So kalau bukan logam memang dia tak boleh tarik, dan tak semua logam pun dia boleh tarik. Kalau aluminium, magnet tak lekat kat dia. Nampak macam dia logam, dia besi kan, tapi bila kita letak magnet tak lekat. Okey, so dia mesti menarik bahan tu, bahan yang bermagnet juga. Lepas tu dia ada kutub, berkutub. So dia ada kutub utara dan kutub selatan, north and south pole. So yang ini kita akan bincang satu lagi macam mana magnet tu bergerak ikut arah kutub tu. Okey, lepas tu kita tahu juga kalau tengok magnet, kalau utara jumpa utara, dia akan menolak. Kalau selatan jumpa selatan, dia akan menolak juga. Okey, kalau nak tarik utara jumpa selatan, baru menarik. So kalau ada dua magnet, nak bagi dia melekat, kutub dia mesti satu utara, satu selatan. Kalau tak kita tak, dia akan gerak, dia akan gerak, dia akan gerak, dia menolak. Okey, lagi apa lagi? Dia menunjukkan arah utara. Okey, yang ni kita nak bincang. Menunjukkan arah utara jika digantung bebas. Okey, apa maksud menunjukkan arah utara? Kalau ada kompas, awak tengok kompas, dia sentiasa tunjuk utara. Kenapa dia sentiasa tunjuk utara? Awak letaklah kat mana pun, letak kat Kulim ke, letak kat Johor ke, okey, letak kat Palestin ke, dia tetap tunjuk utara. Kenapa? Okey, sebab bumi kita ada medan magnet sendiri. So ni bumi kita. Okey, di kutub utara, kutub selatan. Okey, tapi medan magnet bumi dari selatan ke utara. So ada banyak garis-garis medan magnet yang kita bincang. Okey, so dia sentiasa tunjuk selatan ke utara. So awak duduk kat mana pun, awak ada kompas, kompas tu akan tunjuk ke utara. So kalau kita sesat dalam hutan tu, kita guna kompas. Lain orang tak guna kompas lah, sekarang ada GPS. Okey, so dia tunjuk mana ni, dia akan tunjuk utara. So dia tahu lah dia nak pergi mana. Okey, so kompas macam kita pakai kompas nak cek kiblat pun sama lah. Arah yang kompas tunjuk arah utara ke arah kiblat. Kiblat tu berapa darjah daripada utara. So kita tahu lah kat mana nak pergi. Okey, so medan magnet bumi selatan ke utara. So bumi dia ada medan magnet. Kenapa perlu ada medan magnet? Sebab kita daripada medan magnet bumi ni lah kita boleh cipta kompas, kita tahu kita nak pergi mana. Basic konsep macam mana kita nak cipta GPS tu, Waze yang awak pakai tu. So asal daripada sini lah konsep asal dia. Tapi sekarang kita dah guna satelit. Contohnya kalau kita tengok ada burung migrasi tu, migration. So ada sejenis burung ni, beberapa jenis burung, dia ada musimnya dia akan pindah. Dia main Kuala Gula kat Perak tu, dia himpun, dia main bertelok beranak semua kat situ. Main beberapa musim dia balik negara dia balik. Okey, tempat asal dia. Sebab bila tempat asal dia, contohnya kat belah-belah Siberia ni sangat-sangat sejuk sampai negatif 20 Celsius, dia tak boleh hidup kat situ. Bila musim kat situ, dia akan terbang ke tempat yang panas sikit. Bila kat sana tu dah panas, dia patah balik. So macam mana dia boleh terbang beribu-ribu kilometer? Dia bukan suka kawan dia. Send location kat pusat, aku nak sampai pergi Malaysia, tak ada pun. So dia boleh detect medan magnet kat tempat tu. Medan magnet kat situ lain sikit. So sepanjang dia terbang beribu-ribu kilometer, dia tak sesat nak pergi Malaysia. Alamak, tiba-tiba sampai Nigeria. Tak pun, tetap dia sampai Malaysia. Sebab dia boleh ingat kita punya medan magnet ke suatu tempat. Dia boleh detect perubahan medan magnet. Okey, dia boleh detect gelombang juga. Sebab tu bila sebelum jadi gempa bumi, binatang dah tahu lah, tapi manusia tak tahu lagi. Sebab ada perubahan gelombang, ada perubahan medan magnet. Okey, so yang tu cerita sikit pasal medan magnet.
Okey, situ pasal magnet. Sekarang di magnet nak cerita pasal tadi sifat-sifat magnet. Sekarang kita nak cerita apa tu medan magnet. Okey, medan ni maksud apa? Medan selera, tempat lah, ruang. Okey, ruang yang dihasilkan oleh magnet tu sampai mana dia dihasilkan magnet. Kalau kita tengok magnet, okey, dia ada, let's say magnet bar, dia ada utara, dia ada selatan. Okey. So, kalau awak tengok eksperimen muka surat 159, aktiviti 79, so, kalau kita tak medan magnet macam ni, so awak ambil satu serbuk besi, awak tabung kat atas dia, macam serbuk lada tu, so kita akan nampak besi tu, okey, kat kawasan ni lah. Kawasan ni tak ada pun, kawasan ni tak ada pun, kawasan ni je. Sebab apa? Ini titik-titik ni menunjukkan terhasilnya medan magnet. So dia melekat kawasan ni. Kawasan yang tak ada tu, maksudnya medan magnet tak sampai kat dia lah. Contoh paling senang, awak ambil lighter, awak pasang api. Okey, api lilin lah. Awak tak tangan, kat sini rasa panas. Okey, kat sini rasa panas. Semakin lama semakin kurang panas. Kat sini, sini tak rasa apa pun. Maksudnya bahan api tu tak sampai kat sini. Sama lah, medan magnet ni tak sampai kat sini. So dia kawasan ni je. A region where magnetic field, magnetic force can be experienced. Kawasan di mana daya magnet dapat dirasai. Itu kita kata medan magnet. Okey, selagi medan magnet tu dapat dirasai, memberi kesan, lagi itulah ada medan. Kalau kat sini dia tak beri kesan, so medan dah tak sampai ke sini. Okey, itu maksud medan magnet. Okey. Sekarang kita nak belajar lukis medan magnet ataupun ciri-ciri medan magnet. Okey, so kita nak belajar ciri-ciri medan magnet. Okey. Medan magnet yang pertama, dia dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan maksud apa? Kita lukis ini North Pole, South Pole, kutub utara, kutub selatan. So, dia bergerak dari utara ke selatan. So, dia keluar dari sini, dia masuk ke sini. So, arrow dia kena contoh. Dia keluar dari sini, dia masuk ke sini. Okay, so bila awak lukis, make sure tunjuk arrow. Kalau tak tunjuk arrow, kita tak tahu mana ke mana. Lepas tu mesti kena kat sini ya. Kena kat sini. Okay, so sifat dia. Okay, lagi satu. Sifat kedua dia, okay, garis medan magnet ni menunjukkan kekuatan dia. Maksud dia, lagi banyak garis, lagi kuat. Okey, kalau macam ni tak apa kuat. So saya lukis lagi. Lukis lagi. So macam lagi banyak api lah. Lagi banyak garis, lagi kuat. So sekali lagi, ni nombor 1, utara ke selatan. Nombor 2, kalau bilangan garis ni, so kalau awak buat lagi banyak garis, maksud dia lagi kuat medan magnet itulah, lagi banyak besi dia boleh tangkap lah contohnya. Okey, yang ketiga, garis dia tak boleh intersect, tak boleh bersilang. Okey, tak boleh bersilang maksud dia bila kita lukis macam ni, dia kena cun macam ni lah. Dia tak boleh ada garis ni keluar, main potong line kat sini. So kat sini dia nak pergi kat sini. So nampak tak ada silang tak boleh. Dia tak boleh buat macam Spiderman, Spiderweb, tak boleh ya. So tak boleh bersilang. Okay, so kita ada 3. Okay, 3 ni cukup. Alright, so ini medan magnet. Tadi kita belajar sifat-sifat magnet, sekarang sifat ataupun ciri-ciri medan magnet. So kita nak tahu magnet tu bagus tak bagus, kita tengok ciri-ciri dia lah. Lagi banyak bilangan dia, lagi bagus. Okey, lagi kuat magnet tu. Tapi dia confirm tak boleh bersilang lah. So kena lukis. So cuba kita lukis apabila kita letak dua magnet yang berdekatan. Okey, sekarang saya ada kat sini utara, kat sini selatan. So bila dia dekat, dia akan pergi macam ni lah. Bila dia jauh, dia akan curve sikit. So dari utara masuk ke selatan. Macam tu. Okay. So kalau saya ada
utara dengan utara. Kita dah bincang tadi sifat-sifat magnet dia tak boleh, dia akan menolak. So yang ini utara, dia keluar dari utara, dia masuk ke selatan, tapi tak ada selatan ke sini. So apa jadi? Okey, yang ini pun macam ni. So kat sini tengah-tengah ni tak ada daya dia hasilkan, kosong lah. Ini yang ini akan tolak ni. Sebab utara dengan utara dia tak boleh tarik. Yang ni boleh jadi macam ni, dia akan tertarik lah. Yang ni habis ni ha, baru tolak. Sama juga kalau selatan dengan selatan, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini pun masuk. So kat sini tak ada daya, kosong, so dia akan tolak. Okay, so make sure you tahu lukis. Ni kalau bentuk senang lah. Okay, apa nak bukti dia utara ke selatan? Satu lagi, apa bukti dia utara ke selatan? Macam mana kita nak tahu yang mana utara, yang mana selatan? Kalau kita letak kompas, okay, awak akan nampak arrow kompas. Kita ikut benda ni. Okay, kita boleh tengok dalam buku. So kita dah belajar sifat-sifat medan magnet dan sifat-sifat magnet tu sendiri. Lepas tu kita nak upgrade sikit. Okay, awak tengok muka surat seterusnya, ke elektromagnetan. Sekarang muka surat 160. Okay, muka surat 160, elektromagnet. So elektromagnet, tadi kita belajar magnet. So sekarang ada perkataan elektro. Okay, maksud dia elektrik, magnet. Apa yang kita belajar tadi, magnet kekal. Awak jumpa satu magnet bar, okay, satu batang magnet. Okay, so dia dah memang magnet lah, tak boleh buat apa dah. So elektromagnet ni maksud dia kita kena alihkan elektrik dulu, baru magnet terhasil. So kalau tak ada elektrik, tak ada magnet. Maksud dia magnet ni tak kekal. Okay, dia magnet sementara. Kita nak magnetkan dia, kita alihkan elektrik. Contohnya awak tengok kalau pergi seterusnya kedai tu, dia ada security lock kan. Okay, awak tak boleh masuk kedai tu, awak kena tekan satu button. Tekan satu button tu, orang dalam tu nampak awak, dia tekan bunyi ketung, baru pintu tu boleh buka. Okay, sebab tu pintu tu melekat, ada magnet pegang dia. So bila dia tekan satu button tu, maksud dia dah off dia punya circuit. So elektrik tak ada, so magnet tu dah, benda tu dah tak jadi magnet lah, jadi besi biasa je. So baru kita boleh buka pintu. Okay, ada benda macam tu lah contoh dia. Okay, sekarang tengok aktiviti 7.10 muka surat 160. Okay, kalau kita boleh buat eksperimen ni, kita nak buktikan bahawa apabila arus mengalir, ada kesan-kesan magnet. Okay, daya magnet terhasil, medan magnet terhasil. So dalam eksperimen ni, apa dia buat? Dia bubuh satu konduktor je. Okay, dia alihkan arus ke sini dia bubuh kat bot. Okay, macam tu. Okay, bila awal sikit lah. So bila ada arus mengalir kat sini, lepas dia tabur sebut besi, dia nampak sebut besi duduk kawasan ni, keliling dari sini. So maksud dia apa? Ada magnet lah, sebab tu sebut besi dia boleh duduk diam. Cantik buat bentuk macam ni. Kalau time tak ada arus, switch off, awak tabur sebut besi tu tumpah sepah macam tu je. Tapi bila ada arus, sebut besi tu duduk kawasan ni je. So menunjukkan benda ni dia tarik sebut besi tu. Dia tarik means dia ada magnet lah. Okey, faham kan? Ini bukti dia. Okey, 7.10 tu aktiviti tu membuktikan apabila ada pengaliran arus, medan magnet terhasil. Okey, sekarang kita nak belajar corak medan magnet bergantung kepada bentuk konduktor yang digunakan. Okey, muka surat 161. Bentuk konduktor tu apa? Konduktor tu pembawa arus lah. Okay, kita ada 3 jenis konduktor. Satu kita panggil, tengok tu, dawai lurus. Ada 3 sentak. Satu kita panggil dawai gelung. Gelung ni macam gelang lah. Satu lagi kita panggil solenoid. Okay, solenoid ni awak gulung banyak-banyak di dawai straight. Tak alih kat arus kat sini. Yang ini awak tengok tak ada gulung, tak alih kat arus. Okay, sini solenoid. Solenoid ni apa? Solenoid ni gulung banyak macam spring tu. Okay, solenoid. Right, kita nak belajar apabila kita alih kat arus, medan magnet terhasil, tapi medan magnet terhasil tu arah mana? Okey, yang itu kita nak tahu. Okey, arah mana. So
So semua ni kita ada eksperimen lah nak tunjukkan benda ni. Okey, so tengok satu-satu. Dengar keterangan saya betul-betul. Dalam buku tu pun dah ada explain, tapi dalam buku tak detail lah. Saya nak tunjuk kan, kita tak bergerak. Okey, sekarang ni saya nak alihkan arus. Kita nak alihkan arus ke mana? So kita pasang bateri. Kita kata arus bergerak ke atas. Okey, arus I current. Okey, lupa pula medan magnet. Okey, magnet kalau dalam sign kita guna simbol B. Okey, B ni nama forward sahabat orang yang jumpa magnet ni. Okey, current arus I. Okay. So dekat sini kita ada satu ketua, kita panggil right hand grip rule. Ketua genggaman tangan kanan. Okey, yang tangan kanan, kita genggam tangan kanan. So kita genggam macam ni, kita genggam macam penumbuk, so ibu jari naik. So genggaman tangan kanan ni, so yang ni punya ibu jari, yang ni punya jari-jari yang lain. Okey. So betul genggaman tangan kanan kata ibu jari menunjukkan arah arus, jari-jari yang lain menunjukkan medan magnet. Okey, macam mana nak ingat? Senang kan? Ibu jari satu, so arus pun satu. Medan magnet banyak, garis-garis main-main. So lagi 4 tu medan magnet lah. So kita letak kat sini. Contoh macam ni. Okey, so ini medan magnet, ini arus, ini konduktor. So arus ke atas, so medan magnet awak akan dapat dari sana ke sini lah. Maksud dia kalau kita letak kompas tu, kita nampak dia gerak macam ni. Dia pusing ke situ, dia keluar ke sini, dia masuk ke situ, keluar ke sini, masuk ke situ. So kalau arus dia tukar ke bawah macam ni lah, maksudnya dia masuk ke sana, dia keluar ke sini pula. Untuk yang ni, arus masuk, arus keluar ke sini. Medan magnet masuk ke sini, medan magnet keluar ke sini, ke sini. Kalau arus ke bawah, medan magnet keluar ke sini, masuk ke sini. Okey, so betul genggaman tangan kanan kita guna untuk dawai lurus. Untuk dawai gelung pula, okey, gelung ni macam getah. Okey, awak ambil getah, awak pegang. Kita guna sama juga genggaman tangan kanan, tapi tak berapa nak genggam sangat. Okey, maksud dia tak berapa nak genggam. Tak macam ni. Macam ni, pegang. Tak lagi pegang. Tak ada getah kat sini. Okey, awak pegang macam ni. Set pejam. Okey, macam ni. Gulung. So, kita buat. Kita pegang macam ni. Ini ibu jari kita arus. Semua macam tadi. Arus, buat arus satu. So, jari-jari lain yang masuk ni, yang masuk je medan magnet. Okey, maksudnya dalam kes ni, bila arus bergerak macam ni, dari sini masuk balik ke bateri, so medan magnet dia ke dalam lah. So awak pegang macam ni. Nampak So ni ibu jari. Okey, kalau saya pegang sini, kalau arus saya terbalik ke sana, so medan magnet saya keluar. Sebab arus ke sini. Okey, arus ke sini, so medan magnet ke sini. So hukum dia sama juga genggaman tangan kanan, tapi yang ni kita tak genggam sangat lah. Macam tu je. Okey, kita bareng kes ni macam ni. So medan magnet masuk. Okey, so ada 3D. So ada yang masuk, ada keluar. Okey, untuk solenoid kita ada juga hukum genggaman tangan kanan juga, right hand grip rule, sama aja. Ni dengan ni sama. Okey. Tapi untuk solenoid dia punya genggaman tangan kanan dia lain sikit. Okey, dia ada betul
genggaman tangan kanan juga. Okey, tapi yang ni lain sikit. Let's say kita switch on, arus mengalir. So dia naik gulung ke atas. Ini bilangan gulung dia lah. Okey, arus ke. So genggaman tangan dia kata pula, terbalik sikit. Dia kata ni kita naik ibu jari. Okey, yang ini utara, yang arah kuku-kuku yang lain ini arus. Okey, dia lain dengan yang ni. Ini arus, ini medan magnet. Okey, kenapa? Sebab banyak lilitan, banyak arus kat sini. So jari tu banyak lah. Ibu jari satu. So ibu jari menunjukkan utara. So dalam kes ni, kat sini utara, kat sini selatan lah. So ikut tu, di utara, ini I current. So di selatan. So bila itu utara, itu selatan. Kalau kita nak lukis medan magnet mesti dari utara ke selatan. So medan magnet dia macam ni. Okey. Saya ulang. Let's say saya tukar, saya lukis sebenar juga. Ini belum dia. Sekarang arus. Okey, arus macam ni ke atas. So kita nak tahu mana medan magnet dia. Kita guna genggaman tangan kanan. Yang banyak ni arus, sebab jari banyak. So arus ke atas. So kita tukar ni ke atas. Ni arus. Ni arus, ni apa? Ni utara. So ini akan jadi utara, ini akan jadi selatan. So medan magnet kita mana? Medan kita utara ke selatan. So itu medan magnet dia. Okey, tak sama dengan ni. Okay, dia cuba So semua betul genggaman tangan kanan. Cuma untuk solenoid dia tukar. Ingat kalau lagi banyak, sebab arus banyak, so yang banyak ni lah current. Yang ini tadi sebab arus satu, so yang ini lah current. Boleh? Okey, so kita dah habis sektor 3. Sekarang kita nak bincang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan satu medan magnet. Okey, kita nak bincang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. So macam mana kita nak kuatkan satu medan magnet? Kalau medan magnet kekal tadi, kita tak boleh buat apa lah. Satu bar magnet tu kalau macam tu lah. Tapi bila elektromagnet, kita nak kuatkan dia atau kita nak slowkan dia pun boleh. Kita boleh ubah-ubah. Tengok eksperimen 7.2 muka surat 161. So dalam eksperimen ni, kita baca balik. So kita nak bincang hubungan antara arus yang mengalir dan juga bilangan lilitan. Okey, kita nak consider dua faktor. Satu arus, satu bilangan lilitan. Apa maksud bilangan lilitan? Solenoid tadi kita gulung berapa kali? Lagi banyak kan, lagi sikit. So dalam eksperimen ni apa dia buat? Dia ambil satu solenoid. Okey, mula-mula bilangan lilitan dia tak ubah. So dekat sini ada jarum paku ke apa-apa pun boleh. So dia alih ke arus. So kita alih ke arus. Let's say kita start dengan 10 amp. So kita tengok berapa paku melekat. Ataupun okay, kita cerita paku lah. Katalah ada 5 paku melekat. So dia up 20. So kita tengok berapa. Lagi banyak melekat ke lagi sikit? Okay, mungkin jadi 10. Dia up 30 amps. Okay, mungkin jadi 20. Dia up sampai 50, dia jadi 100. So ini membuktikan apa? Medan magnet bergantung kepada medan magnet ini. Medan magnet berkadar terus dengan arus yang dibekatkan. Lagi kuat arus kita bagi, lagi kuatlah medan magnet. So lagi banyaklah yang berkat. Nombor 1, eksperimen B dia, bilangan lilitan. Mula-mula dia lilit ni, arus dia tetap. Okay, arus kita mau kacau, arus 10. Yang tadi lilitan tetap. So arus 10 tak mau ubah lah. Bilangan lilitan ni, okay, mula-mula kita panggil N N. Mula-mula kita start dengan 20 N. Mungkin lekat 5. Lepas tu kita 40 pula lilitan dia. So
Dia tengok apa lagi banyak 10 melekat. So dia up 60. Lilit lagi. So naik lagi 20. Dia up 100, naik lagi 30. So kesimpulan yang kita boleh buat, medan magnet berkadar terus dengan bilangan lilitan. So lagi banyak kita lilit, lagi banyak dia gulung, lagi kuat medan magnet, lagi bukti dia apa? Lagi banyak paku melekat. Itu faktor. So kat sini kalau belajar lebih advance, dia ada satu rumus. Okey, ini ketelapan ruang bebas, ruang kat sini tak boleh ambil tahu. So ingat rumus ni dia BIM. Medan magnet bergantung kepada arus, bergantung kepada bilangan lilitan. Bila meningkat, medan magnet pun meningkat. InsyaAllah kalau ada sempat nanti kita buat eksperimen yang menarik lah. Okay, so kita dah settle 7.3, means kita dah settle 47 lah. So boleh tengok aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian. Okay, ini boleh baca sendiri. Ini pun banyak lagi lah, ini dia bagi 3 je. Banyak lagi apa guna magnet dalam kehidupan selain pada pintu automatik, selain pada kad kredit, selain pada penunjuk arah. Okay, so kita guna magnet ni untuk nak buat enjin kereta, kita nak buat brake. Sekarang ni brake hidrolik, tekan bunyi sebab tak tukar minyak brake kan. Sekarang brake pun dah pakai magnet sebab kita kata apa, north dengan north, utara dengan utara menolak. So brake tu boleh tolong kita lah, magnet boleh tolong kita buat tak ada geseran. So orang baca bab benda tu lah. So kita dah habis bab 7, keelektrikan dan kemagnetan, dah habis 4 subtopik. So cubalah buku modul yang ada tu. Okay, kat sekolah nanti kita bincang lagi. Okay, terima kasih.